بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Teras Malfuzat Hazrat Imam Mahdi Masih Maud alaihissalam. Makna rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki di sini bukan hanya harta, malah apa saja yang diberikan kepada mereka, sama ada ilmu, kebijaksanaan, kesihatan, semua ini termasuk dalam rezeki. Daripada itu semua juga, hendaklah dibelanjakan sedikit pada jalan Tuhan. Kesempurnaan ajaran berlaku secara perlahan-lahan. Insan membuat kemajuan dalam jalan ini secara perlahan-lahan dan berperingkat-peringkat. Jika ajaran ini sama seperti Injil, yang mana apabila ditampal di sebelah pipi, maka pipi yang sebelah juga harus dipersembahkan atau memberikan segala-galanya, maka akibatnya ialah orang Islam juga sama seperti orang Kristian yang tidak dapat mengamalkan ajarannya dan terhindar dari mendapat ganjaran. Tetapi Al-Quran Syarif berkembang sedikit demi sedikit sesuai dengan fitrat manusia. Perumpamaan Injil ialah seperti seorang budak yang masuk ke sekolah dan dia dipaksa membaca buku yang begitu susah. Allah Ta'ala itu hakim. Tuntutan kebijaksanaannya ialah kesempurnaan ajaran adalah secara berperingkat-peringkat. Untuk orang mutaki dikatakan, وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yakni, orang mutaki itu beriman kepada kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan kitab yang diturunkan ke atas engkau dan yakin pada yang akhir. Perkara ini tidak bebas dari kerja yang keras. Setakat ini, iman masih dalam keadaan berhijab. Di mata orang mutaki, belum ada makrifat dan basirat dengan memerangi syaitan. Sehingga kini telah menerima satu perkara dari ketakwaan. Inilah keadaannya jemaat kita waktu ini. Mereka juga telah menerima takwa. Namun setakat ini, mereka belum mengetahui sejauh mana jemaat ini dipelihara oleh tangan ilahi. Jadi, ini satu bentuk iman yang akhirnya memberi manfaat yang besar. Apabila lafaz yakin digunakan secara biasa, maka ia bermaksud darjah yang paling rendah. Yakni dalam tingkatan ilmu, ia masih dalam tingkat yang terendah, iaitu ilmu yakin. Pada tahap ini di peringkat ittiqa. Tetapi, selepas ia akan merentasi peringkat yang lebih tinggi, iaitu ainul yakin dan haqqul yakin, setelah melalui jalan yang takwa. Takwa bukan satu benda yang kecil. Melalui takwa itulah semua syaitan-syaitan dapat diperangi. Insan menguasai setiap kekuatan dalamannya. Dalam keadaan nafsu amarah, masih ada syaitan dalam dirinya. Jika tidak dapat diperbaiki, maka insan akan menjadi hamba. Ilmu dan akal yang digunakan dengan cara yang buruk akan menjadikannya syaitan. Tugas seorang muttaqi ialah memastikan ilmu dan akalnya serta segala kekuatan lain dalam keadaan yang betul. Mazhab yang benar adalah merabi kekuatan ihsan. Demikian juga orang yang menganggap buruk akan balasan, permukaan dan pernikahan dalam setiap keadaan, mereka itu bertentangan dengan Al-Quran dan berpegang dengan kekuatan insan. Mazhab yang benar adalah mazhab yang menjadi merabi kepada kekuatan insan dan bukan yang menghancurkan mereka. Kelelakian dan kemurkaan yang diletakkan oleh Tuhan dalam fitrat seorang insan, meninggalkannya seperti melawan Tuhan. Seperti orang yang meninggalkan urusan dunia menjadi rahib. Semua perkara ini menghapuskan hak-hak hamba. Jika perkara ini adalah seperti itu, maka apa bantahan untuk Tuhan yang telah melahirkan kekuatan ini dalam diri kita? Jadi, ajaran seperti itu yang terdapat dalam Injil dan mana-mana ajaran yang lazimnya menghancurkan kekuatan itu, ia akan sampai ke tahap berdosa. Allah Ta'ala memberi perintah untuk membetulkannya dan tidak suka menjadikannya sia-sia sebagaimana firman-Nya.
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Adil adalah suatu perkara yang melaluinya semua mendapat manfaat. Ajaran Hazrat Masih Maud alaihissalam, iaitu jika engkau melihat dengan pandangan jahat, maka mata harus dikeluarkan. Di sini juga menghancurkan kekuatan kerana ia tidak mengajarkan bahawa engkau jangan sesekali melihat wanita yang bukan muhrim. Tapi sebaliknya memberi izin bahawa engkau boleh melihat tetapi jangan dengan pandangan zina. Di sini tidak dilarang untuk kita melihat. Kita harus lihat. Selepas melihat, hendaklah lihat apa yang kesan ke atas kekuatannya. Kenapa tidak hanya seperti Al-Quran yang melarang seperti benda-benda yang boleh mengelincirkan mata? Dan kasihan sekiranya mata yang merupakan benda, ini alat yang bermanfaat dan berharga itu disia-siakan. Islami pardah. Kebelakangan ini dipertikaikan mengenai masalah pardah, yakni hijab, tetapi orang-orang ini tidak tahu bahawa pardah dalam Islam itu bukanlah kurungan. Malah ia merupakan satu benteng yang boleh menghalang lelaki dan wanita saling tidak melihat satu dengan yang lain. Apabila ada pardah, maka akan terhindar dari keburukan. Seorang yang suka akan keadilan boleh dikatakan bahawa di kalangan orang-orang yang seperti itu, di mana ada lelaki dan wanita yang bukan muhrim duduk bersama tanpa ada perasaan risau, boleh berjumpa tanpa rasa takut, lebih-lebih lagi dalam keadaan berseronok. Bagaimana mereka boleh terhindar dari dorongan nafsu mereka? Banyak kali kedengaran dan kelihatan bahawa laki dan wanita yang bukan muhrim berada dalam satu rumah yang sepi, pintu tertutup. Mereka itu tidak tahu akan perasaan malu. Seolah-olah hal ini dianggap bertamadun. Untuk menghentikan akibat buruk daripada perbuatan ini, syariat Islam sama sekali tidak membenarkan perkara ini. Dalam keadaan ini telah dikatakan bahawa apabila lelaki dan wanita yang bukan muhrim berkumpul bersama, maka yang ketiga dari mereka adalah syaitan. Jadi, renungkanlah akibat buruk perbuatan ini. Beberapa tempat di Eropah ada cara hidup yang sangat memalukan. Ini adalah akibat mereka. Jika hendak menyelamatkan suatu benda dari dikhianati, maka peliharalah. Jika kamu tidak jaga dan dilindungi dan kamu beranggapan orang ini baik, maka ingatlah bahawa benda ini akan hancur. Ajaran Islam itu sangat cantik kerana telah memisahkan lelaki dan wanita agar terhindar dari keburukan dan memastikan hidup insan itu tidak musnah dan huru-hara. Sebagaimana yang kita lihat di Eropah, di mana hari demi hari banyak tempat peperangan dan kes bunuh diri. Beberapa wanita yang baik menjalani kehidupan seperti pelacur adalah hasil dari amalan memberi kebenaran untuk melihat wanita yang bukan muhrim. Malfuzat jilid 1 halaman 27 hingga 30. Wa akhir dawana walhamdulillahi rabbil alamin.